Gana kalau tari gana Islam tidak sepenuh pancaran dalam menyuluh cara hidup yang lengkap kepada manusia, pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan ajaran Allah, dengan nikmat Allah kepada para ilmuwan kita. Sama ada ilmuwan di sudut agama yang menyentuh syariat, usuluddin, tafsir, hadis, akidah, maupun ilmu-ilmu akademi yang menyentuh ilmu-ilmu baru, sains, teknologi, ekonomi, politik, cara pentadbiran dan semuanya. Didapati bahawasanya Islam sudah memberi saham yang cukup baik seperti mana Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satunya nikmat orang-orang yang berada di zaman ini, lebih daripada orang tua kita di zaman 30 dan 40 tahun dahulu. Walaupun mereka juga Muslim, tetapi mereka punya lapangan-lapangan Islam dalam hidup sangat terbatas. Itu bukan arti mereka tidak baik. Mereka juga baik. Cumanya pendetailan mengenai dengan Islam yang mencakupi semua bidang hidup adalah amat terhad sekali. Zaman pembinaan ilmu, pondok-pondok mempertahankan kedudukan Islam dalam sekadar rukun-rukun asasi. Rukun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun salat, rukun zakat hanya terfokus kepada zakat fitrah. Rukun siam hanya siam pada bulan-bulan Ramadan. Rukun haji hanya beberapa ratusan orang sahaja di zaman itu. Hari ini walillahil hamd, rukun-rukun tadi sudah berkembang biak. Haji mabrur sudah datang. Zakat-zakat yang bukan fitrah sudah berkembang biak. InsyaAllah kita akan pelihara binatang-binatang ternakan, lembu, kerbau, melalui ilmu-ilmu pasusak, supaya sampai kepada peringkat angka-angka yang boleh kita keluarkan zakat kambing, biri, lembu, kerbau insyaAllah ta'ala. Dan kita akan bercakap mengenai siam, faedah siam, siam sunat, siam wajib, adanya salat-salat tarawih Ramadan yang akan kita bertemu dalam masa 2 minggu lagi dalam bentuk salat-salat yang mengandungi isi-isi Al-Quran yang banyak. Kita telah juga bertemu dengan sunnah-sunnah Nabi di sudut i'tikaf pada 10 akhir Ramadan. Semua itu benda-benda baru yang Allah Ta'ala baru beri kepada umat manusia di rantau kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Islamunal mu'asir qad yakunu awsa' min islamu abainal qudama awil qudama. Tetapi kita belum pasti katanya lapangan yang terbuka ini lebih baik daripada sempit di zaman ibu bapa kita dahulu. Sebab cabaran hari ini sangat besar, sebesar perkembangan Islam. Kerana Islam dia tidak datang dengan sendiri-sendiri tanpa adanya cabaran. Adam tidak datang tanpa iblis. Hawa tidak datang tanpa syaitan. Mesti kena duduk kembar sama. Mari ada, mari iblis. Mari Muhammad, mari Abu Lahab, mari Abdullah ibn Ubay. Dia kena mari sekali sama. Kata Islam nak mari Allah itu ahlu senyap-senyap dia mari.
Itu bukan sunnatullah, bukan peraturan Allah mengatakan Islam ke dunia ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sejak daripada Adam datang, iblis mari. Siapa pada hari ini, di mana ada anak cucu Adam, di situ ada syaitan yang menggoda hidup dia. Di celah-celah pemahaman umat manusia akan Islam secara lengkap, tetapi kelengkapan tentera-tentera musuh Allah juga lebih lengkap daripada zaman dahulu. Sebab itulah ikhwan yang saya mulia sekalian, cabaran-cabaran adalah berdasarkan kepada nikmat dan pemberian Allah kepada kita. Besarnya pemberian Allah, besarnya ujian. Sebab kita tahu bahwasanya pemberian Allah kepada manusia di dunia ini adalah bentuknya ujian. Beza di antara pemberian Allah di dunia dengan pemberian Allah di akhirat, di mana pemberian Allah kepada kita dalam dunia adalah merupa cabaran, ujian, walaupun satu bab sampai kepada juta-jutaan bab. Semua Allah beri, bukan beri free, tapi dia uji. Tidak sama dengan Tuhan beri dalam syurga. Pemberian dalam syurga adalah pemberian jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan, bukan lagi ujian. Pemberian Allah di dunia ujian, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kami uji akan kamu melalui pemberian-pemberian kurniaan-kurniaan Allah, kesihatan badan, kecergasan akal, limpah kurnia ilmu pengetahuan, harta punya yang banyak, semua adalah ujian, bukan pemberian yang free. Adapun pemberian di akhirat syurga yang jumlahnya 99% lebih banyak pada dunia, adalah semua itu pemberian dalam bentuk balasan tanpa apa-apa ujian. Tidak ada ujian lagi pada akhirat esok. Akhirat esok tak kena puasa, tak kena semaya, tak kena berzikir, tak kena berapa dah. Rehat semata. Alhamdulillah. Itulah dia sunnatullah, mengatur alam ini, mengatur cara hidup hambanya, yang apabila saya diberi tanggungjawab untuk buat persiapan kepada setiap semacik sahakon Om Sab Ibnu Affan la Om Sab Un su pracakom ASEAN nai miti kong lok Muslim, berarti kita mesti kena buat persiapan untuk kita menghadapi alam yang lebih daripada 300 juta manusia. Kalau kita berada dalam keluarga kita kecil-kecil, orang tani, orang jalan, orang menara ni, susah dah nak kira. Bagaimana kalau masuk orang luar banyak sekali lagi? Maka sudah tentu bagaimanakah romitnya. Ujian-ujian di segi fahaman, learning segi fahaman di Malaysia lebih teruk daripada di negeri tani lagi. Ujian di segi fahaman-fahaman yang bermacam-macam bentuk, yang boleh menyelewengkan manusia daripada fahaman Islam yang sebenar. Indonesia macam tu juga. Di Indonesia banyak ujian-ujian fahaman, berbagai-bagai laktik, berbagai-bagai izm, berbagai-bagai haluan dan tren bagi umat Islam sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalaulah di zaman dulu nama Mu'tazilah, nama Murji'ah, nama itu, zaman sekarang ada nama lain pula, bukan nama tu dah lah ni. Ujian banyak. Manusia hari ini
Kalau kita duk tanding ni banyak dah ujian, bila masuk luar Malaysia, Indonesia, Laos, Vietnam, Cambodia, di tanding ada 10 masalah, campur dengan Malaysia ada 10 masalah, campur dengan Indonesia ada 100 masalah, campur dengan Cambodia ada pula 50 masalah, Laos ada pula 30 masalah, Burma, Myanmar ada pula 20 masalah. Jadi 1000 lebih masalah kita terpaksa duduk hadapi benda. Ini persiapan kita ke hari depan, untuk hari depan. Kita memang kita wasa kata luah, perniagaan kita luah, jalan kita luah. Tapi ingat baik-baik, setiap pemberian menambah, meningkat, meluas, maka setiap itulah didatangnya ujian menambah, meningkat, meluas. Setiap ramainya jumlah manusia, setiap dia akan mendatangkan permasalahan yang lebih banyak daripada manusia yang sedikit. Itulah biasa sahaja. Kita satu segi kita rasa gembira dengan keterbukaan ASEAN dalam tahun 2015. Tetapi dari satu segi kita sangat bimbang, huangjai kepada masyarakat kita yang akan terambang-ambing di tengah gelombang-gelombang permasalahan yang bercampur aduk di antara beberapa negara, sekurang-kurangnya 10 negara ASEAN. Sebab itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, kita perlu kepada persiapan. Persiapan yang berakar umbi kepada ujian Allah kepada Adam alaihissalam, makan minum halalan tayyiban. Persiapan mengenai kefahaman. Kadang-kadang anak kita menyeleweng jadi muka lain. Islam juga kebetulannya di ASEAN, apabila global ASEAN mari itu, Islam 51%, lebih besar daripada semua agama ASEAN. ASEAN ni Islam nombor 1 sekali, jumlah umat Islam teramai sekali. Agama-agama lain jadi agama nombor 2, nombor 3, nombor 4 bila campur ASEAN semua 10 negara. Sepatutnya kita boleh membawa konsep Islam kepada umat semuanya. Kalau ada persiapan yang baik. Universitinya, sekolah-sekolahnya, syarikat-syarikat koperasi Islamnya mesti buat persiapan yang teguh. Kotakan dengan benteng-benteng Islam yang teguh. Sebab makin luas peranan kita, makin besar cabaran kita. Maka ingatlah wahai semacit Sahakon, Ibnu Affan dan lain-lain sahakon, supaya kita benar-benar menjaga harta kita daripada masalah-masalah yang telah memfitnahkan Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam melalui hasutan syaitan. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Yang kita naknya kita duduk dalam syurga, di dunia lagi duduk dalam syurga. Kata ulama, siapa nak duduk dalam syurga dalam dunia, naklah dia duduk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayanya, puasanya, zakatnya, hajinya, ekonominya, pendidikannya, politiknya, pentadbirannya, cara akhlak muamalat dengan orangnya, cara beli belahnya, cara berkahwin anak isterinya.
Siapa boleh duduk di atas perjalanan Nabi, itulah syurga dunia. Tapi ingat baik-baik, dunia ni tempat ujian. Nak boleh duduk nyata, jenera tidur atas tu bukan mudah. Siapa Nabi kata, addu alaiha bin nawajiz. Gigitlah perjalanan aku tu, supaya jangan kamu gelincir daripada perjalanan hidup aku dengan gigi gerhang kamu tu. Supaya benar-benar nak menunjukkan duduk di atas perjalanan dan petunjuk Nabi ini bukan benda mudah, tetapi benda yang cukup payah. Siapa kadang-kadang setengah keadaan tu kena gigit dengan gigi gerhang. Kalau tidak maka kita akan terlompat keluar daripada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila keluar dari itu, masuk dalam lain-lain yang diharamkan, yang tidak membawa kita kembali ke syurga, walaupun kadang-kadang dengan nama kita sebagai orang Islam. Beberapa banyak orang Islam yang berada dalam keadaan yang tidak diterima oleh Allah. Oleh itu Nabi SAW berpesan supaya kita berhati-hati dalam menerima agama daripadanya SAW. Jangan kita menganggapkan agama benda kesampingan. Jangan anggapkan agama benda peribadi yang tidak patut nak bincang di dalam pentah-pentah ramai, seperti mana pegangan orang-orang barat, yang mana budaya peradaban barat hari ini sudah bertembur dengan jalan buntuh, yang panggil jalan hancur hari ini. Krisis ekonomi di Amerika dan di Eropah dalam masa 3-4 tahun yang lalu adalah sebagai tanda kepada runtuhnya cara hidup berdasarkan kepada riba, berdasarkan kepada kezaliman dalam susunan hidup yang mewah. Karena hidup mewah selalunya dia mesti kena bersama-sama dengan zalim. Seorang itu jarang nak mewah kalau dia tak zalim. Mewah membawa pada zalim, zalim membawa pada hancur. Oleh itu kita biar-biar pada-pada, jangan terlalu mewah. Kerana bahasa dia dengan sahabat Eropah dia nak mewah banyak, Amerika dia nak mewah banyak, menyebabkan negeri-negeri Arab ini kena terjah habis nak berebut minyak untuk nak sempurnakan tuntutan kemewahan mereka. Zalim dia kena mari salah dah bila perlu kepada mewah. Oleh itu ikhwan, masalah ekonomi masalah penting. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu zalim dan jangan sampai kamu juga dizalim. Kita kena kenal hak kita dan hak mereka. Jangan rebut hak mereka, jangan kita biarkan hak kita kepada mereka. Itu dikatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Itu dasar ekonomi dalam Islam. Guideline yang sangat penting, yang kerana melalui harta lah kezaliman akan berlaku. Power, harta. Amnat dan harta. Amnat tujuannya nak cari harta. Harta sang amnat. Begitulah keadaan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu ikhwan yang saya muliakan, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita datang untuk memeriksa diri kita bersama-sama dengan badan-badan koperasi kita. Sama ada koperasi Ibnu Affan, koperasi Ibnu Auf, koperasi As-Siddiq, koperasi Islam Tani, dan koperasi mana pun, hendaklah kita bawa dasar yang paling bahaya. Sebab hidup berhubungan dengan masalah body. Body perlu kepada penggunaan wang. Penggunaan wang perlu kepada wang yang bersih. Jangan bercampur dengan benda haram. Bila wang, bila makanan, dia kena ada halalan wa harama. Perhati baik-baik. Zaman daning banyak haram daripada halal. Sebab haram tiruan, haram dia panggil yang
asalnya haram sedikit, halal banyak. Tetapi oleh kerana syaitan dia usaha masuk barang haram yang sedikit ke dalam halal tu, barang-barang dia halal. Ayam yang haram jadi halal, lembu yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, minyak yang halal jadi haram, biskut yang halal jadi haram. Sebab dia gitu, dia masuk benda-benda yang haram masuk dalam tu. Asal haram sikit ya. Binatang yang haram berapa ekor ya, dicelah-celah ribuan jenis binatang. Pokok kayu yang haram berapa pokok ya, dicelah-celah jutaan pokok kayu. Yang butulakumuz zar'a, az-zar'a ni banyaknya yang halal, tetapi sekali ni dia proses supaya dimasukkan haram dengan berbagai-bagai dakwaan. Katanya supaya nak tahan lamanya, supaya nak jadi obatnya, supaya nak jadi indah bentuknya, macam-macam dakwaan kemasukan haram ke dalam benda-benda halal secara ramuan-ramuan baru ini. Oleh itu maka ikhwan yang semua sekalian, perjuangan halal dan haram adalah perjuangan asasi, perjuangan asli, bukan perjuangan ranting dan cabang dahan. Perjuangan agama bukan perjuangan yang tidak ada hubungan dengan agama. Sebab itu berbahagialah hai umat Islam, kita telah adakan koperasi, kita ada bank Islam. Walaupun berbagai-bagai ujian dalam bank, dan Barat hari ini sudah mulai dia sampai kepada titik hancur dalam sistem-sistem riba. Kita alhamdulillah hari ini bentangkan sistem yang tidak ada riba. Walaupun diperkatakan begitu dan begini, tetapi kita jangan lupa kata Islam mempunyai sistem yang sangat unik, yang sangat istimewa. Sebab iga agama ni, innallaha astafa lakumuddin, Allah Ta'ala memilih bagi kamu akan cara hidup. Cara hidup ni Allah Ta'ala pilih wih kita dah ni. Tuhan yang menjadikan alam, langit, bumi, semua benda, memilih cara hidup kepada ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesanan Yaqub pada anak cucunya. Innallaha astafa lakumuddin, Allah Ta'ala memilih bagi kamu akan shiwit. Allah cut san tu bet wai shiwit ti barisut tisut. Inna